Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, Nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah masih memberikan keizinan kepada kita untuk kita datang ke masjid ini solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu sebahagian daripada kita untuk duduk terus lepas maghrib kita mendengar kuliah maghrib, tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati kita ini merupakan hati yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu yang sama, hati kita ini Allah Taala jadikan hati yang membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Moga-moga kita mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berada di dalam taman, salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan sebuah kitab karya Al-Imam Al-Ghazali, iaitu diberi tajuk Di Balik Tabir Kematian, yang mana kitab ini dia membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga dan neraka, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan-tuan membelik kitab yang disebut sebagai Ihya Ulumuddin, satu kitab yang cukup glamour, famous dalam kalangan orang Melayu kita, berbelas-belas jilid, Ihya Ulumuddin, maka bab yang terakhir daripada kitab Ihya itulah yang disadur dan dijadikan satu kitab oleh Imam Al-Ghazali, iaitu diletak tajuk Di Balik Tabir Kematian. Tajuk yang terakhir dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita tengok dalam kitab Ihya tu diletakkan tajuk yang terakhir ialah Dzikrul Maut wa ma ba'dahu. Bab yang terakhir bermula daripada bab yang pertama, membicarakan tentang akhlak, membicarakan tentang kehidupan, tentang taubat, bermula daripada hidup, dan akhir sekali Al-Imam Ghazali diletakkan satu tajuk, nama dia Dzikrul Maut wa ma ba'dahu, iaitu mengingati kematian wa ma ba'dahu. Inilah dia yang diterjemahkan dengan tajuk Di Balik Tabir Kematian. Dan dalam bab yang terakhir ni, Al-Imam Al-Ghazali dia pecahkan kepada dua bahagian. Itu bahagian yang pertama membicarakan tentang persiapan kita untuk menghadapi kematian, dan bahagian yang kedua adalah selepas kita bangun daripada kematian, apa yang akan kita lalui dan akan berlaku. Jadi kuliah kita yang terakhir, kita masih pada bahagian yang pertama, itu membicarakan tentang persiapan kita untuk menghadapi kematian. Dan kuliah kita terakhir di sini ialah pada 18 hari bulan 8 yang lalu. Kita berada pada muka surat 18. Kita berada pada muka surat 18, baru masuk bab yang kedua. Bab yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali dia membicarakan tentang tajuk yang berkaitan dengan kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Mati dan apa dia dorongan untuk selalu ingat mati. Al-Imam Al-Ghazali pecahkan manusia ni kepada beberapa golongan. Ada golongan yang lalai, ada golongan yang nak bertaubat, ada golongan yang dah jadi baik, dan ada golongan yang sangat mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. So Imam Ghazali pecahkan manusia ni kepada empat golongan. Dan Imam Ghazali dibawakan
hadis, ayat-ayat Al-Quran, kisah para salafus soleh, bagaimana nak menjadikan hati kita ini selalu ingat kepada kematian. Itu dalam bab yang pertama. Kemudian dalam bab yang kedua, Imam Ghazali dia letakkan tajuk apa dia? Keutamaan sedikit angan-angan. Sebab bila membicarakan tentang mati, sebenarnya kehidupan kita yang dunia ni yang menyebabkan kita ini tidak berada pada jalan yang terbaik untuk menghadapi kematian. Sebenarnya kita berada dalam angan-angan. Maka Al-Imam Ghazali dia letakkan bab yang kedua, iaitu keutamaan sikitnya angan-angan. Sebab kita angan-angan kita banyak, dan sedikitnya angan-angan kita baru masuk bab yang kedua ni. Imam Ghazali kata jangan tenggelam dalam angan-angan. Bukan kita tak boleh ada angan-angan, kita perlu ada angan-angan, perlu merancang sesuatu, perlu nak menggapai sesuatu, apa yang kita plan, apa yang kita cadangkan dari sudut perkembangan kehidupan. Sehingga kan Nabi SAW sebut, jika berlakunya kiamat besok, kamu ada ruang pada hari ini untuk tanam pokok, maka benih pokok itu perlu kita tanam. Begitu, walaupun kita nak mati, walaupun nak berlaku kiamat, jika ada ruang kita kena ambil peluang. Tetapi yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali adalah jangan sampai kita ini peringkat tenggelam dalam angan-angan. Bermula dengan hadis yang dibawakan, hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah menceritakan tentang golongan-golongan yang tenggelam dalam angan-angan. Bagaimana Nabi SAW sedikit bergembira, banyak menangis, banyak memikirkan tentang kehidupan akhirat. Okey, kita masuk malam ni muka surat 19. Kata Imam Al-Ghazali, dia membawakan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Usamah bin Zaid membeli seorang budak. Budak ni maksud dia hamba. Ni Usamah bin Zaid ni sahabat. Ini Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawa Usamah bin Zaid ni dia membeli seorang hamba perempuan daripada seorang sahabat yang lain yang bernama Zaid bin Sabit, berharga 100 dinar dengan pembayaran tempoh 1 bulan. Lalu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak hairan dengan terhadap Usamah yang baru membayar sampai sebulan setelah ia membeli barang? Sesungguhnya Usamah panjang angan-angannya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, setiap saat aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mataku tidak akan terkatup kembali sebelum Allah mencabut nyawaku, atau aku boleh membukanya kembali dengan keyakinan bahawa aku akan boleh menutupnya sekali lagi sebelum mati. Setiap kali memakan sepotong daging, aku selalu berfikir bahawa aku tidak akan boleh menelannya sampai maut mencekikku. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, dia menceritakan bahawa seorang sahabat nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini dia membeli seorang hamba perempuan daripada seorang sahabat yang lain bernama Zaid bin Sabit. Harga beli itu 100 dinar. 100 dinar harga, 100 dinar. Jadi dengan 100 dinar itu dia beli seorang hamba perempuan, tapi bukan bayar cash. Beli hamba tak bayar cash, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id kata bahawa dia bayar dalam tempoh 1 bulan. Kemudian kata Abu Sa'id, dia dengar Rasulullah SAW komen tentang apa yang dibuat oleh Usamah bin Zaid ini. Dia tahu cerita, satu Abu Sa'id Al-Khudri dia tahu cerita. Kemudian daripada kisah itu dia dengar Nabi SAW komen tentang apa yang dibuat oleh Usamah bin Zaid. Kata Nabi, kamu tak heran ke bagaimana Usamah yang membayar dalam masa 1 bulan baru selesai bayaran terhadap hamba yang dia beli. Maksudnya beli dengan harga bertanggung. Dia tak bayar cash. Nabi kata, kamu tak rasa heran ke kalau kita hari ni tak pelik tuan-tuan? Mana ada orang beli rumah beli cash, beli kereta, beli motor kan.
semua beli, semua kita beli dalam keadaan berhutang kan. Jadi zaman Nabi ni, Nabi dia komen, sahabat yang Usamah bin Zaid, dia nak kaitkan dengan angan-angan. Kata Nabi SAW, Nabi sebut Usamah ni panjang angan-angan dia. Maksudnya dia beli dulu, dan dia kata Nabi SAW, seolah-olah Usamah dia mempunyai keyakinan bahawa dia mampu bayar keseluruhannya sampai 1 bulan. Sedangkan sebenarnya dia tak tahu umur dia Allah Ta'ala nak bagi sampai tak 1 bulan ataupun tak sampai, kan? Bila masa je Allah Ta'ala boleh ambil nyawa dia, nyawa Usamah. Jadi Nabi rasa pelik, yakin betul Usamah ni, dia kata 1 bulan baru dia nak bayar selengkapkan semua, sedangkan dia tak tahu bila masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ambil nyawa kita. Kalau kita hari ni tuan-tuan, kita memanglah biasa beli dalam bentuk yang harga puluh ratus ribu ni, memang kita buat hutang, tapi kita ambil yang Islami alone lah. Ada dekat situ takaful, biasa ada takaful lah. Maksudnya kalau andai kata apa-apa berlaku kepada kita mati ke, kita ada satu bentuk kecederaan, kecacatan yang kita tak mampu untuk bayar, maka pada kita itu sistem takaful itu dia akan membayarkan hutang kita, kan? Adalah yang Islami. Tapi yang ni dia tak sebut takaful. Yang ni Usamah bin Zaid ni dia tak ambil takaful, tapi dia kasih yakin. Nabi sebut sesungguhnya Usamah panjang angan-angannya. Kata Nabi kata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Nabi ni bila cakap sesuatu bersumpah dengan nama Allah. Dia kata wallahi wallazi nafsi biyadi, demi jiwa aku yang berada dalam genggaman Allah. Maksudnya aku ni di bawah genggaman Allah, dan bila tak masa Allah SWT boleh buat sesuatu, dan aku bercakap ni berdasarkan apa yang Allah kehendaki, katanya. Kata Nabi, setiap saat aku merasa yakin bahawa sepasang kelopak mataku tidak akan terkatup kembali sebelum Allah mencabutnya nyawaku. Jadi Nabi mata terbuka, dia nak tutup mata tu pun Nabi dia tak yakin, tak ada keyakinan daripada Nabi bahawa dia boleh tutup mata, melainkan dengan izin Allah, dan Allah boleh ambil nyawa dia sebelum dia tutup mata, kata Nabi. Atau kata Nabi, aku boleh membukanya kembali bila Nabi dah dapat tutup mata, nak buka kembali tu dengan keyakinan bahawa aku boleh menutupnya sekali lagi sebelum datang ke kematian. Nabi kalau mata tu dah tutup, kalau buka nak tutup balik, Nabi pun tak ada keyakinan. Sedangkan Usamah bin Zaid sebulan, dia kata sebulan baru dia bayar. Maka Nabi kata panjang angan-angan Usamah ni. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata, setiap kali memakan sepotong roti, aku selalu berfikir bahawa aku tidak akan boleh menelannya sampai maut mendatangi aku. Kalau Nabi makan tu, roti yang dia makan tu, dia akan nak telan tu, dia rasa nak masuk ikut tekak tu, bila masa Allah SWT boleh ambil nyawa dia. Tak semestinya dia dapat makan hingga akhir. Maka semua ni menggambarkan angan-angan yang panjang. Sepatutnya kita kena ingat perkara itu. Kemudian selanjutnya baginda SAW bersabda, apa kata Nabi? Wahai anak cucu Adam, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Ni Nabi dia sebut berdasarkan kisah itu. Nabi dia kata, wahai anak cucu Adam, dia kata, kalaulah kita ni ada akal, boleh berfikir sebenarnya, maka anggaplah diri kita ni termasuk orang-orang yang sudah mati. Kalau kita ni ada akal, boleh berfikir dengan baik, maka anggap diri kita ni termasuk orang yang dah mati. Sebab apa dia kata? Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang. Kata Nabi, benda yang dah dijanjikan pasti akan datang. Apa dia? Ajal kita ini Allah Ta'ala dah tentukan. Ada dah tarikh di sisi Allah mati ni, yang namanya si Polan bin si Polanah ni, tarikhnya dah ada dah.
tarikhnya, masanya, waktunya, saatnya dah ada di sisi Allah. Pasti dia akan datang. Dan kamu sekalian tidak akan pernah dapat melepaskan diri. Dengan kematian tak ada orang yang dapat lepas daripada mati. Bila dia dapat hidup, maka dia pasti akan bertemu dengan kematian. Mana ada orang hidup tak mati-mati, kan? Semua orang yang hidup ni kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup tu dia akan bertemu dengan kematian. Maka itu yang Nabi sebutkan, kalau kita ni cukup berakal, maka kita dah anggap sebenarnya diri kita ni dah mati dah, akan bertemu dengan kematian. Sebab kita tidak boleh lari daripada kematian itu. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dibawakan riwayat daripada Abdullah bin Abbas, anak kepada Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada anak nama Abdullah. Kadang-kadang disebut Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni dalam kalangan kanak-kanak lah, budak-budak kecil yang duduk rapat berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuang air kecil, lalu baginda melakukan tayamum. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dia sepupulah dengan Nabi. Abbas tu pak saudara. Jadi Abdullah ni ke sepupu. Cuma dia ni sepupu umur kecil. Dan salah seorang mak saudara kepada Al-Abbas ni ialah Maimunah. Maimunah ni isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang isteri Nabi. Jadi Abdullah ni dengan rumah Nabi tu, sebab dia mak saudara, jadi dia keluar masuk mak saudara. Jadi dia tak ada aurat. Keluar masuk sama budak-budak, keluar masuk. Dan Abdullah bin Abbas ni dia merupakan orang yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sediakan air wuduk Nabi, Nabi nak semayang disediakan air wuduk. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Al-Abbas ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pernah satu ketika Al-Abbas ni, Abdullah ni, dia sediakan air wuduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya pada isteri dia, siapa yang buat yang sediakan air ni? Maka isteri Nabi dia kata, ni Abdullah. Dia kata Abdullah bin Abbas. Dia kata, masya-Allah. Maka didoakan, Nabi doakan, Allahumma allimhu al-kitab. Ya Allah, berilah dia ilmu tentang kitab. Dan Nabi peluk, ambil Abdullah bin Abbas tu, letak tangan dekat dada dia, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara para sahabat yang ni ahli keluarga Nabi, sepupu dan juga sahabat Nabi, yang mana dia ada kelebihan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ni salah satu kelebihan yang ada pada dia, dia boleh nampak malaikat Jibril. Dia boleh nampak malaikat Jibril. Pernah satu ketika Abdullah ni dia dengan Al-Abbas ni pergi rumah Nabi. Jadi Abbas pak saudara duduk sembang cakap dengan Nabi gitu. Tiba-tiba Abdullah ni dia tengok dia macam dia lari ke tepi. Kemudian Al-Abbas ni dia cakap dah, ya Rasul, dia kata, ya Rasulullah, aku tengok anak aku dia dah keluar budak-budak dia. Kemudian Abbas ni dia tanyalah Abdullah, kenapa kamu nampak macam tak selesa? Dia kata aku nampak seseorang bercakap, bersembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Abbas ni dia tengok tak ada orang. Jadi dia cakap, tanya Nabi, ya Rasulullah, itu betulkah ada orang bersembang dengan engkau? Anak aku, dia kata. Abdullah dia kata ada, dia kata. Lepas itu Nabi dia tengok dekat Abdullah, ya Abdullah, kau nampak ke siapa yang datang yang bersembang aku? Kata Abdullah, dia kata dia nampak. Lepas itu Nabi kata itu adalah Jibril. Hebatnya Abdullah bin Abbas.
dia boleh nampak Jibril. Adalah beberapa kisah. Kata dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dia kata Jibril ni aku nampak dia 2 kali. Sebab Jibril ni selalu datang bawa wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu naik. Aku nampak Jibril ni 2 kali. Yang betul-betul dia nampak. Dan ada waktu ketika tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, dia nampak bahawa Jibril datang duduk dengan Nabi. Jibril angkat kepala. Dan Jibril ni kalau dia datang dalam keadaan dia menyerupai manusia, dia akan menyerupai salah seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat, orang dia handsome sikit lah, kemas sikit, nama dia Dihyah Al-Kalbi. Dia nampak Dihyah Al-Kalbi, nampak seorang sahabat. Jadi malaikat Jibril dia akan menyerupai. Dan itu kelebihannya benar Abdullah, hebat. Kita ni bukan nampak malaikat, tuan-tuan. Kita ni nampak maksiat ya. Maksiat, macam-macam maksiat kita nampak ya. Ini standard Abdullah bin Abbas ni, standard nampak malaikat ni. Malaikat Jibril pula tu. Ada satu ketika tu bukan malaikat Jibril dia nampak, sampai malaikat lain pun, malaikat yang membawa surah Al-Fatihah dan 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Ada dalam satu riwayat. Datang, mula dia nampak Jibril dongak kepala ke atas. Kemudian Jibril kata, ush, pintu langit dah terbuka, dia kata. Masa tu Abdullah dia nampak berlaku Jibril duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun pula satu malaikat lagi. Kemudian malaikat tu bersalam dengan Nabi, bagi salam. Dan malaikat tu dia bawa apa dia? 2. Satu, yang pertama dia bawakan nuraini, dua cahaya. Pertama dia bawa turun surah Al-Fatihah, dan yang kedua dia bawa 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul yang kita baca tu kan, la yukalifullah. Yang mana pada ketika itu Abdullah ni dia nampak, bukan Jibril, malaikat lain pun dia nampak. Dia hebat, dia doakan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil, lalu baginda melakukan tayamum. Lepas buang air kecil, biasanya kita guna air, tapi tak, Nabi dia bertayamum. Ia lalu berkata kepada baginda, sebab ni Abdullah ni ialah ahli keluarga, sepupu, masuk sekali dengan rumah mak saudara dia. Lalu berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bukankah ada air dekat dengan anda? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, baginda kata, bagaimana aku boleh tahu? Boleh jadi aku tidak dapat menjangkaunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak perasan kat mana air tu, dan macam mana aku nak dapatkan air tu, aku tak nampak. Boleh jadi aku tidak dapat menjangkau. Jadi Nabi kalau tak nampak air tu, Nabi cepat-cepat bertayamum. Bila buang air je, tengok air tak ada air. Jadi Nabi tu cepat-cepat tayamum. Tak ada, boleh Nabi relax dulu kan, tunggulah air sampai. Sedangkan Abdullah bin Abbas ni kata ada air dekat situ, tapi Nabi tu terus bertayamum. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dibawakan riwayat ni nak menceritakan bahawa Nabi SAW ni dengan angan-angan relax, biar dulu buat, kemudian tak apa, tak. Nabi bukan jenis orang macam tu. Kalau tak ada, Nabi terus tukar pada tayamum. Kalau ada air, ambil air, dia basuh. Kalau tak ada, dengan tayamum, Nabi terus tayamum, dia kata. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dia bawakan satu riwayat lain. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 batang ranting kayu. Baginda meletakkan yang sebatang ni di hadapannya, yang sebatang lagi di sebelahnya, dan yang sebatang lagi agak jauh darinya. Lalu baginda bertanya, kalian tahu apa ertinya ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Satu hari Nabi SAW yang ambil ranting kayu, ambil 3 batang. Ambil 3 batang, Nabi letak sebatang sini, kemudian Nabi letak sebelah dia 1 batang, sebatang, kemudian letak dia sebelah, kemudian lagi 1 batang Nabi letak jauh sikit, ranting kayu tu. Kemudian Nabi tanya dengan para sahabat, ini bagaimana kaedah cara Nabi nak educate, nak didik para sahabat? Caranya dengan cara berfikir. Bukan Nabi terus katakan syurga ni gini. Nabi cuba bawakan beberapa contoh-contoh tamsil, beberapa bentuk
yang boleh difikirkan oleh para sahabat. Nabi letak ni kayu, satu, dua kayu, kemudian kita kayu jauh sikit. Kemudian Nabi suruh sahabat fikir, kamu tengok ni, wahai para sahabat, apa benda ni, apa yang boleh faham daripada ni? Sahabat pun tengok, apa ni, satu kayu, kemudian ada kayu dekat, ada kayu yang ketiga agak jauh sikit. Apa makna dia ni kan? Nabi nak tarik, pay attention, nak supaya para sahabat itu dia memberikan perhatian, memberikan konsentrasi apa yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh je cakap terus cerita gini tak. Nabi nak supaya sahabat ni, sebelum Nabi cakap, sahabat ni berfikir tu, apa benda Nabi nak cakap. Nabi bawa contoh gitu. Kemudian Nabi tanya sahabat pun tengok, tak dapat nak explain, tak faham apa maksud simbolik di sebalik dua kayu dekat, satu kayu jauh. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yang ini adalah manusia. So kayu yang pertama tu, kata Nabi, itu adalah manusia. Yang ini adalah ajalnya. Manusia, kayu pertama, sebelahnya kata Nabi ialah ajal dia. Kemudian, dan yang itu, satu kayu yang jauh itu adalah angan-angan yang selalu dikejar oleh manusia. Jadi manusia sebelah di ajal, yang jauh sikit tu adalah angan-angan. Jadi manusia ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengejar angan-angan dia. Sedangkan dia nak sampai pada angan-angan dia tu, dia akan bertemu dengan ajal dulu. Sebab ajal sebelah dia. Nak pergi sampai pada angan-angan tu, bertemu dengan ajal dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ajal terlebih dahulu menjemputnya sebelum tercapai angan-angannya. Ayalah, dia manusia sebelah tu ajal, jauh sikit angan-angan. Jadi bila dia nak sampai pada angan-angan tu, dia akan bertemu dengan ajal dia dulu. Nak memberikan gambaran kepada kita bahawa ajal ini sangat dekat dengan kita. Kalau kita mempunyai angan-angan yang terlalu tinggi, yang terlalu banyak, dan kita tenggelam dalam angan-angan kita itu, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Sepatutnya kita berkira-kira dengan angan-angan yang kita angankan. Kemudian Imam Al-Ghazali dibawakan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, dia kata, musila bin Adam wa ila jambihi tis'atun wa tis'una maniyatan in akhta'athul manaya waqa'a fil harami. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 macam sebab kematian. Manusia, kata Nabi, seolah-olah dia ni dikepung oleh 99 sebab yang boleh menyebabkan dia mati. Maksudnya kita ni, manusia ni, 99 tu Nabi letak just numbers, nombor nak menunjukkan maksudnya banyak perkara, banyak sebab boleh menyebabkan kita kematian. Mungkin kita keluar pada masjid ni, jatuh tergelecek kat tangga tu, boleh mati. Pergi ke tandas, jatuh kat tandas. Masuk kereta, tiba-tiba orang langgar, boleh mati kan. Bila-bila masa je tiba-tiba duduk, orang runtuh pula masjid ni, contohnya kan. Bila-bila masa je boleh mati. Nabi kata perumpamaan manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 sebab yang boleh menyebabkan berlaku kematian ke atas dia. Kemudian kata Nabi, dan bila mana ia mampu lolos dari semuanya, apabila seorang tu dia mampu lepas daripada yang 99 yang menyebabkan kematian itu, ialah orang ni kalau dia tak nak mati, dia jaga kesihatan dia, makanan dia jaga, kehidupan dia jaga, semua dia jaga. Amal dia jaga, pagi-pagi pergi jogging, makan, jaga kalori dia cukup, semua dia jaga dengan baik. Fit lah, orang yang fit, segala aspeknya dia fit. Maka kata Nabi, dan bila mana ia mampu lepas dari kesemuanya, kata Nabi, ia pasti tidak dapat mengelak daripadanya nyayuk. Ada nyayuk ni tak boleh nak elak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang penyakit nyayuk ni, dia akan kena. Orang yang dalam bidang perubatan ni kata, dia boleh nyayuk tu, otak kita ni akan kecut. Wa minhum may yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada dalam kalangan manusia ni yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dia kena penyakit nyayuk, yang mana Allah Ta'ala sebut kami yuraddu ila, kami kembalikan dia ni seperti zaman kanak-kanak, la ya'lamuna syai'a, sehingga dia jadi jam macam baby, walaupun dah tua umur 60-70 tahun, tapi kami kembalikan dia ni macam keadaan baby yang dia tak tahu apa-apa. Itu bagi orang nyayuk. Maka kata Nabi, nyayuk ni tak boleh nak elak, dia jagalah kesihatan, semua sihat, cukup semua. Dia punya darah dia gaut tak ada, kecem manis tak ada, sakit jantung tak ada, buah pinggang tak ada, semua tak ada, okey. Penyakit bagi orang yang dah berumur semua tak ada. Tiba-tiba datang nyayuk, dia tak boleh nak lari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Imam Ghazali bawakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis persegi 4. Ni tadi 3 batang kayu. Yang ni cerita kisah Abdullah bin Mas'ud ni pula. Abdullah bin Mas'ud disebut satu hari Nabi dibuat garis segi 4. Nabi buat segi 4 garis, buat 1, 2, 3, 4, segi 4. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menarik garis pada pusatnya, dia tarik garis bawa ke tengah-tengah itu, lalu menarik garis-garis lain pada sisinya, yang lain letak segi 4, ada satu titik kat tengah, kat pusat dia, kemudian ambil garis-garis lain, dia tarik ke tengah itu, dan menarik sebuah garis lain di luarnya. Baginda bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tahu apa ini? Ni skill yang sama Nabi nak ajar sahabat. Tadi kayu ni Nabi letak buat 4 segi, buat garis gini. Para sahabat pun tengok, apalah Nabi nak bagi, nak ajar kita, nak bagi kita faham apa dia. Buat garis gini, buat 4 segi, ada kat tengah satu garis, kemudian ada garis di tepi-tepi dia. Kata. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sambil menunjukkan garis yang ada di tengah-tengah, Nabi tunjuk 4 segi, ada garis tepi dia, kemudian ada garis dekat tengah-tengah dia. Kemudian sambil menunjuk kepada garis yang ada di tengah-tengah, baginda bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah manusia. Kan Nabi buatkan gambaran manusia berada di tengah-tengah segi 4. Setengah buat segi 4, letak satu garis, ini manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah manusia dan ini adalah ajal yang mengelilingi. Letak satu garis manusia, kemudian keliling dia Nabi letak garis segi 4. Ini adalah ajal yang mengelilingi manusia itu. Kemudian sambil menunjuk pada garis-garis yang mengitari, baginda bersabda, dan ini adalah peristiwa-peristiwa yang mengancam. Letak garis tepi itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengancam bolehnya berlaku kematian tersebut. Maka kata Nabi, jika dilepas daripada satu garis itu, satu ujian, satu ancaman yang boleh dilepas, ia akan terkena oleh ancaman yang lain. Dan garis di luar tu, kat luar tu Nabi letak juga garis, dan garis di luar ini adalah angan-angan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak berikan gambaran bahawa manusia yang ada di tengah-tengah segi 4 itu dikelilingi dengan pelbagai bentuk ancaman, pelbagai bentuk ujian, pelbagai bentuk dugaan yang Allah berikan, yang mana apa yang diangan-angankan semua itu berada di luar garisan tersebut. Ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian Imam Ghazali dibawakan riwayat daripada Anas. Anas berkata, Anas ni juga salah seorang orang kanan Nabi, jenis budak-budak yang khidmat dengan Nabi. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, anak cucu Adam itu boleh menjadi nyayuk, dan ada 2 hal yang menyertainya, yakni keserakahan dan angan-angan. Kata Anas, dia dengar Nabi sebut, Nabi kata anak cucu Adam ni, kita lah semua ni,
boleh jadi nyayuk. Dan ada dua hal yang menyertainya. Bila nyayuk tu ada dua yang bersama dengan nyayuk tu. Apa? Iaitu tamak dan juga angan-angan. Tamak dan juga angan-angan tu dia boleh sampai peringkat nyayuk pun dia akan ada sifat tamak dan juga angan-angan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim, betapa berbahayanya. Sampai peringkat nyayuk pun dia boleh membawa kepada sifat tamak, serakah dan juga sifat angan-angan. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, dan ada dua hal bersamanya yang tetap muda. Dan ada dua hal yang bersamanya yang tetap muda, iaitu keserakahan terhadap harta dan keserakahan terhadap usia. Maksudnya bagi orang yang dah berumur ni, umur dia semakin panjang, 50, 60, 70, 80, 90, umur dia akan bertambah. Semakin pendek lah umur, nombornya semakin panjang, tapi sebenarnya umur dia semakin pendek. Walaupun umurnya dah semakin pendek, semakin hampir kepada kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ada dua hal bersamanya yang tetap muda. Ni walaupun dah berumur 60, 70, 80, walaupun umur tu nampak dah slow kan, tapi ada yang muda juga yang tak berubah. Azan ni tu dah mana azan. Muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi, habiskan muka surat 21 ni. Jadi Nabi SAW sebutkan, Nabi kata seseorang yang dah berumur, umurnya semakin lanjut,
umurnya semakin tua, hampir kepada kematian, walaupun dia ni dah berumur, sebenarnya ada dua perkara kata Nabi SAW yang tetap muda dengan orang itu. Kata Nabi, yang pertama ialah keserakahan terhadap harta. Umur 60, 70, 80, tapi cerita bab harta, macam umur 20 tahun kan. Semangat kita lagi. Tapi cerita bab harta, tak boleh. Tetap nak. Ada peluang untuk harta, nak. Ni cerita bab harta ni umur tak boleh nak tinggal, masih ada. Itu yang pertama Nabi sebut. Maksudnya bila sebut harta, benda yang boleh simpan, ada, boleh properties, walaupun dah berumur, dia tak nak lepaskan peluang tu ni, dia nak ambil. Walaupun sebenarnya dia nak tinggalkan dah dunia ni, kalau umur dah 70, 80 kan, harta ni tak boleh buat mana kan? Sebab harta ni benda yang akan kita tinggalkan. Tapi sifat manusia tu bila sebut harta, 70, 80 pun dia nak juga. Sedangkan sebenarnya tak lama dah Allah Ta'ala bagi umur tak setahun, 2 ke 2-3 bulan, kita akan tinggalkan dunia ni. Tak ada apa yang kita buat. Tapi jenis nama manusia ni standard dia begitu. Bila harta, tetap nak simpan lagi dunia kan. Tapi kalau cerita tentang akhirat, boleh buat pelan-pelan kan, sikit-sikit. Tapi kalau yang dunia harta tu, tetap dia akan cari, akan dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan keserakahan terhadap usia. Pertama dia sudut harta. Harta kalau dia tetap nak juga. Yang kedua, keserakahan terhadap usia. Walaupun dah berumur 60, 70, 80 tahun, dah umur dah dekat hampir kepada kematian, tapi dia juga mengharapkan dia tak mati. Nak umur tu boleh nak panjang lagi, panjang lagi. Dia diserakah terhadap usia tu. Tak adalah dia kata umur aku ni dah 70 dah, alhamdulillah. Kalau Nabi umur 63, aku ni dah makan subsidi 7 tahun dah. Sebab Nabi sebut umri ummati baina sitti wa sab'in. Umur umat aku, kata Nabi, antara 60 hingga 70 kan. Dan Nabi umur 63. Jadi kalau dia dah umur 70, kalau compare dengan Nabi dah makan subsidi 70. Ada yang dah hampir 80 tahun. Kalau Nabi sebut 60, 70, aku dah 80, 10 tahun lebih dah daripada Nabi sebut dapat subsidi Tapi walaupun umur 80, dia doa lagi, ya Allah panjangkanlah umur aku. Mana orang umur 80 umur, ya Allah matikanlah aku besok. Tak ada orang doa macam tu kan. Orang akan doa terus supaya tu tak boleh nak panjang lagi, nak panjang. Itu yang Nabi sebut. Keserakahan terhadap usia. Semua kita ni manusia semua sama. Kita tak nak pada mati. Tak nak mati, nak hidup. Dan mati ni sesuatu yang menyeksakan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang semua orang tak nak, yang menyedihkan. Sepatutnya dengan kematian ni kita semakin hampir, dan kita semakin buat persiapan untuk kita pergi kepada kematian itu. Contoh tuan-tuan, contoh kita nak pergi outstation, tuan-tuan nak pindah, contoh duduk kat sini kat Meru, dekat Setia Alam ini, kemudian nak pindah duduk dekat Sabah. Bila? Orang kata lagi 1 bulan. Maka setiap hari tu kita akan fikir apa preparation. Ni nak pindah teruslah, tak balik. Dah beli rumah kat sana. Jadi bila kita tahu kita nak pindah ke Sabah, kita akan sedia kat Sabah tu, kena cari rumah, beli rumah, siapa jiran, apa kenderaan kita. Jadi sampai tarikh masa kita berangkat itu, kan? Cukup 30 hari, besoknya kita punya flight, kita dah betul-betul perform, dah betul-betul bersedia untuk terbang besok. Bukannya bila tiba tu besok terbang, alamak, kalau boleh extend lagi sehari lah, extend lagi. Tak, sepatutnya begitu. Antara kehidupan dunia dan akhirat sepatutnya begitu. Bila tiba masa tu, kita pergi. Dan kita dah ada satu persiapan yang lengkap untuk di alam sebelah sana. Kalau tadi kita pergi ke Sabah, di Sabah tu dah ada dah rumah, dah ada kenderaan, dekat airport dah ada orang sambut, semua dah siap dah, kita prepare untuk duduk di sana. Itu baru kita buat persiapan.
dah ada dah. Kalau dalam kerangka kita mati kita dah tahu dah besok aku mati, malaikat yang akan datang begini sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sebutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita berikan sikit lagi muka surat ni. Naja awalu hazil ummah bil yaqini waz zuhdi wa yuhliku akhiru hazil ummah bil bukhli wal amali. Kata Nabi, golongan pertama dari umat ini selamat kerana keyakinan dan zuhud, dan golongan terakhir dari umat ini binasa kerana kikir, kedekut dan juga angan-angan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang selamat dekat akhirat nanti bila dia mati selamat. Kalau kita ni lah golongan yang pertama selamat. Yang jenis macam mana? Kita ni yakin apa? Yakin hidup ni sementara, akhirat tu kita pasti akan mati, kan? Kita ada yakin. Bila kita yakin tu kita sentiasa bersedia. Yakin kita tak kisah sangat dunia, sebab kita yakin hidup aku ni sementara je. Kata Nabi, ni golongan pertama selamat. Dia ada yakin, kemudian dia ada sifat-sifat zuhud. Zuhud ni bukan masuk pakaian compang-camping kotor, tak. Zuhud ni maksudnya dia bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala dah beri pada dia. Dia redha dengan apa Allah Ta'ala dah tentukan pada dia. Kalau kehidupan dia banyak ini, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala beri lebih, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala bagi kurang pun, alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kekurangan sana sini, alhamdulillah. Dia bersyukur. Sebab apa? Dia yakin dan dia cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri, dan dia pasti dia yakin kehidupan di sana tu dia akan bertemu. Ini golongan yang Nabi sebut golongan yang pertama yang selamat. Ada dua sifat ni. Kemudian Nabi sebut golongan yang terakhir dari umat ini yang binasa, yang rosak umat Nabi Muhammad ini, ialah kerana ada dua. Satu jenis kikir, jenis kerekut. Memang hidupnya seumur dia kerekut. Jenis orang kata tak hidung masin lah, kan? Jenis berkira. Satu. Dan Nabi sebutkan angan-angan, yang banyak angan-angan. Bila kita ni banyak angan-angan dekat dunia ini, dia menyebabkan untuk akhirat tu kita kurang buat persediaan. Yang mana bila datang kematian, ketika itu angan-angan kita berpuluh tak siap lagi. Sedangkan orang lain dah tak ada angan-angan dunia, dia dah bersedia untuk akhirat dia. Okey. Kemudian kita habiskan perengan bawah ni. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada satu hari Nabi Isa AS duduk dengan seorang tua yang sedang menggali tanah dan dengan cangkul. Ia berdoa, "Ya Allah, tolong kembalikan angan-angan kepadanya." Seketika orang tua itu meletakkan cangkulnya lalu berbaring. 1 jam kemudian ia berdoa lagi, "Ya Allah, tolong kembalikan angan-angan kepadanya." Seketika orang tua itu bangkit dan meneruskan pekerjaannya. Ketika ditanya oleh Nabi Isa tentang apa yang berlaku, beliau menjawab, "Ketika sedang mencangkul, jiwaku berbisik, berapa lama lagi kamu akan bekerja? Padahal saat ini kamu sudah cukup tua. Itulah sebabnya tadi seketika aku meletakkan cangkulku dan berbaring. Kemudian jiwaku berbisik lagi kepadaku, demi Allah, betapapun kamu harus tetap mempertahankan hidup. Itulah sebabnya tadi aku lalu bangkit kembali memegang cangkul." Ini setiap orang ni Allah Ta'ala memang bagi dia akan ada angan-angan, ada mikir nak buat apa, ada merancang. Dan disebutkan ada riwayat Nabi Isa AS ni dia duduk dekat orang tua, nampak orang tua tu tengah cangkul. Orang tua tengok Nabi Isa tengok, ish, tua dah orang ni, tapi bersemangat lagi cangkul buat kerja untuk mencari sesuatu untuk dunia. Dia tanam pokok ke apa dia nak buat, berkebun ke, kan. Jadi misalnya dah tua dia duduk sibuk lagi macam-macam. Maka Nabi Isa doa kepada Allah, minta buang kejap angan-angan dia tu, kan, bagi dia beringat sikit. Kemudian orang tua tu pun berhenti, bagi. Kemudian dia terfikir orang tua tu, aku ni dah tua dah, bila lah nak mati, dah dekat mati, bagi dia rehat. Kemudian Nabi Isa doa lagi, minta balik kembali angan-angan. Bila dia dapat balik angan-angan tu, orang tua tu bangun, orang ni kena terus kerja sebab aku kena teruskan ke kehidupan. Itulah
manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sifatnya memang ada angan. Cuma Al-Imam Al-Ghazali berikan kita ingatan, bawa kita supaya kita ni tidak tenggelam dalam angan-angan dalam kehidupan dunia kita yang sementara. InsyaAllah kita berhenti pada muka surat 22. Mari kita sambung pada kuliah ini yang akan datang insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله